Assalamualaikum. Dengar? Siapa yang kerja, selamat bekerja. Siapa yang cuti, selamat hujung minggu. Jadi insya-Allah hari ini kita nak buat live MSGA, Master Shiro Global Academy, bersama dengan Puan Shirin. Puan Shirin, yes. So, how's your weekend? So far so good. Kita masih dalam tempoh PKP. Ya, tu dah Puan Shirin sudah masuk. Okey Puan, saya approve. Okay. Alhamdulillah, nice. Kita Alright. mula 2 minit awal. Yes, yes. Saya tengah buka website ni, bookstore Puan Shirin jap. Kita kasih tengok dekat kita punya viewers apa yang ada dekat webstore Puan Shirin. Boleh dengar kan? Sihat Puan? Puan sihat Puan? Sihat. Alhamdulillah. Puan duduk mana? Cerah sih. Cerah. Saya Keramat. AU3. Yang KL lah. Pernah dengar ni tak? Apa ST Rosyamat? Rosyamat. Ke pernah pergi? Ada. Yang situ. Belum pernah pergi. Asyik ramai orang duduk kat situ. Itulah. Dekatlah rumah saya dekat situ lah. Dekat situ. Dekat situ. 5 minit sampailah di rumah saya. InsyaAllah. Ini kalau tak buat apa ni hari Ahad ni? Memang kerja ke? Apa ke? Kita government HUKM tak kerja weekend. Oh, okey. Saya Government kat servant. HUKM dekat sikit. Okey. Tapi bukan doktor Terapis Saya bukan speech therapist. Okey. Wah, okey. Sekejap saya tunjukkan tu dia. Nampak Tak, dia macam blur-blur sikit. Shirin Q Enterprise. Q Beli tu online sebenarnya terus nama dapat ebook. saya tu. Itulah. Nampak itu dekat apa nama ebook. Okay, kita pergi ebook. Kita pergi ke ebook yang dikatakan best seller tu. Ni dia. Dah berapa terjual Tuan? Kalau boleh kongsikan, berapa unit dah terjual? Saya kira dah 800 lah. Masya Allah. 800 dalam tempoh berapa bulan? 2 bulan ni. 800 2 bulan, 400 1 bulan per. Maknanya satu siri 400 atau satu siri 200 400 macam tu. Satu siri tu 400. Satu siri 400, dua siri dah 800. Wow. Itu 800. Uish, wow. Dahsyat. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ini sebenarnya kita nak korek ni rasa sebab kami semua mencemburui Puan Shirin sebenarnya. Tapi saya dah ada buat perkongsian dah. Ada yang dah berjaya tu. Dah ada yang berjaya tak apa. Itu platform lain. Ini kita nak platform IG pula orang cakap. Hari ni kita platform IG pula. Kita kongsi lagi dan lagi Puan. Okey. So mana kita nak pergi. Ini siri 1, ini siri 2. Okey, preview. Okey, kita pergi ke siri 1 dulu. Kita mengenali dululah secara santai siapakah Puan Shirin ni. Kita tengok dia punya biodata. Okey, dia dah. Tuan Amir dah baca Dah. Saya baca yang 2 ni je lah baru. Yang 2 ni. Yang latest dengan Coach Amran belum lagi. Okey, so saya baca sikit Puan boleh. Seorang terapis pertuturan bahasa bertauliah berkhidmat di PPUKM semenjak 2005. 15 tahun dah Yes, 15 tahun dah. Okey. So maknanya sekarang ni memang itu first job atau orang cakap sebelum ni ada kerja tempat lain? Itu memang kerja saya, kerja utama. Kerja utama, okey. So kalau ikutkan sebab kita punya sembang ni konsep dia santai je Puan. Dia tak adalah serius sangat, tak ada terlalu formal. Boleh nama buku saya santai. Buku saya kan santai kan? Saya santai je lah. Tips santai, Dia punya tajuk pun dah santai. Terbiasa dah santai ni. So pendekatan kita pun lebih pada nak mengenali siapa Puan Shirin dan apa ebook yang Puan Shirin tulis. So
So kita bermula dengan orang cakap MSGA dululah. Saya sebagai host ni, sekejap saya patah balik muka saya. Okay. Saya sebagai host, Encik Amir, editor di Jalil Ilmu. Itu full time punya lagi lah. gambar kan macam tak clear. Itulah. Ini tak pakai iPhone ni, kena guna iPhone ni. Santai tapi sampai. Ya, itu dia. Kita punya penulis tempe kita. Puan Daftar, Ibu Tempe. Ini saya punya ni, introducer ni. Oh ya, ya. Baru nak tanya. Okey, tak apa. Nanti kita masuk. Okey. So, secara asas dia, MSGA IG Live ni kita nak memperkenalkan siapa penulis dan apa ibu pilih lah. Sebagai satu platform nak mempromosikan ibu yang kita pilih. Dan saya official saya masuk 23 hari bulan Oktober. 25 tu official lah, 23 tu saya dengar webinar. Kalau ikut Puan Syarin, berapa bulan masuk MSGA ni? Masuk MSGA. Saya rasa awal bulan 12 dah, awal bulan 12. Orang cakap lewat 2 bulan lah lambat. Tapi Puan Syarin masuk dengan terus. Alhamdulillah lah. Orang cakap dia punya ibu tu memang mendapat sambutan yang sangat bagus lah. So Puan Syarin, balik pada Puan Syarin lah memang kalau ikut cita-cita asal memang nak jadi terapis ke macam mana? Dari kecil tu, cita-cita kalau cikgu tanya dah besar nak jadi apa tu? Boleh kongsikan, bismillah. Oh ya, cita-cita Alah, ada cita-cita budak-budak kecil kan. Cikgu, tak cikgu apa, doktor, polis macam tu je lah kan. Cikgu lah kot, dulu-dulu lah. Lepas tu macam tak, masa saya pergi sekolah menengah nak jadi farmasis, tengok-tengok apa, suka mata pelajaran kimia kan. Tapi memang masa kat universiti tu, masa dapat tawaran tu memang tak ada idea langsung lah pasal terapis ni. Masa tu ijazah sarjana muda sains pertuturan, tak tahu apa-apa benda, tapi kita masuk je lah. Tapi bila dah masuk tu alhamdulillah lah, dia jadi suka lah, jatuh cinta lah. Mungkin memang Allah dia lorongkan jalan yang betul lah tu atas apa yang saya minat atau kekuatan yang saya ada lah. Kalau ikutkan Puan Syarin, orang mana, asal mana, kampung? Kampung Allah, saya ni pindah randa lah. Saya membesar di Kuantan. Mak saya orang Kelang, Selangor, ayah saya orang Johor. Saya macam rojak lah. Wah, saya lah bangsa J. Saya Batu Pahat. Batu Pahat. Ada geng Batu Pahat ni kat sini ni. Puan Rasta lah. Puan Rasta Batu Pahat. Ui. Johorian hari ni. Johorian. So, balik pada kita punya MSGA, macam mana boleh mengenali Puan Raftah ke, mengenali MSGA ni macam mana? Puan Syarin cari ke, dicari? Saya rasa berjodoh lah. Saya memang jodoh yang kuat kot. Sebenarnya saya Puan Raftah tu mesti tak kenal langsung lah. Memang tak langsung tak ada idea lah. Cuma kita pernah Puan Raftah dia ada iklan poster kan. Lepas tu masa tu memang saya tengah cari platform. Saya dah siap manuskrip dah. Saya nak cari platform untuk saya buat buat buku lah. Lepas tu saya tengok-tengok saya dah macam dah usah-usah memang Puan Amir editor kan. Memang mahal kan? Saya nak beli upah editor pun mahalnya, ya Allah. Mahal. Lepas tu kebetulan memang malam tu, yang malam yang saya join tu memang betul lah, memang dia cerita tentang apa yang e-book semua, ada platform semua, memang saya terus join lah. Kalau dengar cerita Kak Raftah tu, malam tu saya dengar, subuh tu saya dah message dia lah. Dia kata saya nak join terus, saya kata. Lepas tu minggu depan je saya keluar dengan buku dah. Kalau ikutkan dengan Puan Raftah ni, kawan Facebook ke, kawan memang pernah jumpa ke macam ni? Tak ada langsung. Tak ada idea langsung. Sebab mungkin dalam WhatsApp group tu, Puan Raftah dia join juga dalam bengkel penulisan. Jadi dalam tu dia blast lah saya rasa tentang poster untuk buat e-book tu. Join e-book punya ni lah, MSGA. Okey. Itu secara ringkas berkenaan dengan pertemuan dengan MSGA lah. Lepas tu, kalau ikutkan sebelum ni Puan Syarin pernah ada buku ke tak? Ada buku fizikal ke tak? Tak ada ya? Tak ada pun. Tapi memang sebenarnya saya punya aim tu memang nak keluarkan buku lah. Tapi bila nak mencari-cari, tiba-tiba dia memang berjodoh betul. Pun dia datang macam tu kan. Jadi dia mudah lah. Tak pernah ada buku fizikal lah sebelum ni? Belum. Buku fizikal tak ada. Kalau macam thesis tu biasalah kan. Yelah betul lah tu.
Orang cakap academician punya bahagian. So buku komersial ni tak pernah ada Tak ada. Tapi sebenarnya kan saya dah siap tulis manuskrip tebal jugalah buku saya sebenarnya. Tapi sebab nak jadikan e-book ni kan dia banyak grafik, banyak tu semua kan. Sebenarnya saya dah banyak bukan kad-kad lah, ada banyak lagi simpanan lah dalam tips-tips tu. Yang ini saya pilih-pilih lah. Okey. So kalau ikutkan memang akan ada siri 3 atau apa pula selepas 2 buku ni dengan Coach Am? Oh, yang dengan Coach Am tu saya translate buku dia tau. Oh ya. Tapi kalau buku dia ada yang English tu yang apa 7 Leadership dan saya translate buku dia ke bahasa Melayu. Dia kalau ikutkan saya punya marketing kan. Kalau tip santai ni memang buat 2 siri dululah. Mungkin next ni saya tak sambung siri lagi lah. Saya come up with the other tak ada internet. Ini ada work from home. Dah keluar dah dinosaur tu. Tak ada internet lah. Tengah-tengah sedap cakap. Hello. Dengar tak? Tengah-tengah cakap tiba internet pula sangkut. Sorry. Okey. Ujian betul lah. Dah okey balik Boleh dengar. Okey, tadi yang sangkutnya waktu translate Coach Am tu. Macam mana Coach Am boleh propose ke Puan macam mana tu? Oh, dengan Coach Am tu kan. Coach Am sebab saya join dia punya e-coaching kan. Yang sesi first lepas tu dia offer siapa yang nak pair dengan dia untuk sesi coaching. Saya offer dirilah. Because saya grab opportunity lah, ambil peluang lah sebab kita tahu orang Coach Am kan dia good in the coaching kan. So actually saya nak betul. bantu diri saya lah juga untuk coach kan. Dekat MSGA ni kan banyak peluang-peluang kan. So memang kita kena grab lah. Antara betul. Pilihan kita lah antara kita nak atau tak nak. Yes, setuju. Okay, so saya rasa kita boleh go persatu e-book yang Puan tulis. Kita nak sekali orang jaga e-book yang itulah line saya ni masalah pula. sorry. Okay, kita pergi e-book yang pertama. Sebab yang kat sini yang satu perkara yang bagus pasal MSDA ni dia akan ada satu button preview. Dia bagi 10 muka surat pertama. So 30 tips santai parenting. Kenapa 30? Sebab akan nak genapkan, sebab kalau tengok sini pun bukan 35 muka surat, lebih juga ni. Kenapa pilih 30? Dia macam lebih 30 sebenarnya. Kenapa yang 30? Tapi sebab syarat dia kan minimum 35 muka surat kan. Lebih kurang lah tu. Okay. Dia tak ada nombor magic lah. Tak ada nombor magic pun 30. Sekejap Puan, bekerja dari rumah ni dia biasalah dia punya gangguan ni sikit-sikit dah. Faham? Okey Puan, sambung. Sorry. Saya ni anak saya 3 orang. Yang sulung darjah 2. Yang second 5 tahun. Yang third 3 tahun. Biasalah budak kecil kan, dia bukan tahu kita tengah live apa semua. Buat dalam bilik, line pula slow. Ni buat kat luar ni. Sorry lah tiba terluar sesi keluarga. Saya memang dah cakap dengan anak saya dah siap-siap. Saya masuk dalam bilik jangan kacau kan. Itulah. Ini kita nak cakap budak 3 tahun ni faham tak faham dia. Okay. So ini kita punya e-book yang pertama berkenaan parenting. So yang ini bagi saya lah, memang bila saya baca memang satu perkongsian yang sangat membuka minda lah orang cakap. Sebab dia banyak macam yang saya punya pengalaman membaca ni. Dia lebih pada
antara yang puan tulis kena jadi macam budak-budak, kita punya ialah ego orang dewasa kan. So bila baca apa yang puan tulis ni memang banyak jugalah yang terkena batang hidung sendirilah. Orang cakap macam alamak aku silap lah. Dia macam kita muhasabah. Itu sebenarnya, jujur saya punya komen untuk baca parenting lah. So kalau ikutkan sebelum PKP, puan memang biasa buat cakap seminar ke apa ke, pernah bagi talk ke apa ke, memang macam mana tu? Saya sebenarnya kalau dekat hospital kan, dekat hospital saya memang buat parental coaching. Parental coaching untuk kes untuk ibu bapa yang anak dari masalah autism, masalah Down syndrome. So memang saya banyak buat parental coaching dekat center-center, dekat pusat-pusat intervensi lah. Saya teacher pun saya coach juga dekat rumah sebab dengan anak-anak sendirilah. Sebenarnya masa saya tulis tu pun sebenarnya peringatan untuk saya tau, sebab kita biasalah dengan kita kan mak bapak ni dengan busy lah, kadang-kadang kita reflect balik lah. Jadi bila saya menulis tu, saya kena buat apa yang saya tulis. Sebab tu saya menulis. Jadi kalau saya menulis, saya tahu apa yang saya tulis, saya kena jadi role model lah. Lagipun sebenarnya bila saya buat coaching dengan parents kan, itulah kalau kita guna strategi yang betul kan, strategi yang tepat lah untuk anak tu, memang kita boleh nampak anak tu boleh boleh keluarkan dia punya potential lah sebenarnya. Itu yang memang saya tekad lah nak tulis, nak berfungsi lah. Lagipun kan banyak saya dapat review yang baik-baik lah daripada hasil buku ni, alhamdulillah lah. Betul. Saya baca pun rasa memang banyak sangat yang saya tak buat lagi ni sebenarnya. Yang sebenarnya kita tak tahulah, senang cakap saya tak tahulah. Saya tak tahu yang benda ni sebenarnya macam ni ke. Ada macam tu. Setiap kali baca, setiap helaian e-book ni rasa macam semua ilmu barulah senang cakap. Sebab ilmu keibubapaan ni bagi saya memang sangat luas dan betul Dato' Amir. Dia sangkut balik. Mencabar betul lah lain kita ni. Sorry Wan, technical problem. Tak apa. Sebenarnya kan saya pun dengan anak saya pun saya buat eksperimen juga tau. Kalau dengan anak sebab kita tahu kan strategi ni kan. Kadang-kadang saya guna strategi yang tak betul. Maksudnya strategi yang tak bersesuaian lah dengan anak saya. Memang outcome dia berbeza tau. So maksudnya sepatutnya kita nak harapkan, saya dah tahu ini strategi yang tepat untuk anak saya, tapi saya guna strategi lain. Lepas tu memang you akan tengok outcome dia berbeza, which is like memang very sebaliknya lah. Jadi cuba bayangkan kan kalau strategi tu kita guna yang tidak tepat pada anak kita dalam tempoh masa yang lama, jadi kadang-kadang boleh menyebabkan potensi yang ada pada anak tu memang kadang-kadang memang tak menyerah lah. Tahu-tahu je macam very sebaliknya lah, sangat sebaliknya lah. Sebab dalam sesi saya, masa saya buat parental coaching kan, kan patient yang datang dengan saya kan anak yang belum ada perkataan lagi kan. Ada yang datang tu 4-5 tahun, 6 tahun kan. Bila saya coach parents, tiba-tiba dalam sesi saya dia boleh dapat first word. So mak dia memang menangis lah, rasa memang sangat terharu. Betul lah tu. Jadi you rasa macam kita rasa macam kalau strategi tu betul kena dengan anak kita, memang dia akan tunjuk apa skill sebenarnya yang dia ada, apa potensi yang dia ada. Sebab tu memang saya nak kongsikan lah. Memang saya nak pastikan ibu bapa ni kita perlu cari ilmu lah ke ibu bapaan ni. Dia luas pun kan. Betul. Okey Puan. Alang-alang Puan dah banyak pengalaman juga. Tuan dah 15 tahun. Saya rasa saya nak banyak bertanya lah untuk kita punya sesi ni. Boleh. Lain kita ni, dia sangat cemburu Pak Utih, terima kasih Pak Utih. Pak Utih ni, kita punya TikTok influencer kita. Okay. TikTokers. Okay, Puan Sheryn. Tu nak tanya secara normal budak-budak ni kalau paling cepat yang Puan Sheryn pernah tahu, umur apa dia boleh bercakap lah untuk perkataan yang biasa-biasa lah orang cakap. Umur apa? Dia sebenarnya kalau first word kan, perkataan pertama, dia seawal umur 10 bulan dah boleh ada dah.
10 bulan panggil mak ayah dia lah, mama, abah macam tu lah. Yes. Mama yang perkataan yang biasanya yang suku kata yang sama, mama, papa. Dia kalau umi tu lambat dah sikit sebab suku kata dia berbeza kan. 10 bulan dah ada. Itu yang first word. Actually dia 10 bulan hingga setahun 3 bulan, 15 bulan tu dia kira normal lah, dah ada first word. Dia kalau umur setahun setengah kan, bila tak ada first word lagi, you dah kena seek for ni lah, seek for professional punya pandangan. Maksudnya kita dah kena alert lah. Macam tahun tu. Setengah Setahun setengah. Biar lagi awal lagi bagus lah, sebab kadang-kadang sebenarnya dia bukannya speech delay, tapi dia adalah faktor-faktor faktor-faktor yang mempengaruhi. Kita kena pastikan apa faktor dia. Saya rasa yang common sekarang macam screen exposure lah kan, banyak tengok gadget, banyak tengok ni. Kadang-kadang kita overlap, tahu-tahu je macam kita cakap anak kita autism lah, tapi sebenarnya tapi sebenarnya mungkin ada faktor lain. Okey Puan, so kalau ikut yang macam okey, sambung faktor apa tu? Kalau boleh kongsikan sikit-sikit sebanyak selain pada gadget tadi. Biasanya kan, yang saya sangat yang agak common lah, sebenarnya dia kurang rangsangan bahasa. Kurang rangsangan tu maksudnya sebab bila dia banyak spend masa dengan iPad, dengan TV, dia banyak one way communication. Jadi sebenarnya parents yang kena spend masa dengan anak. Tapi saya pun faham kita pun bekerja kan. Tapi sebenarnya tak payah lama pun berinteraksi dengan anak ni. Dia sebenarnya setiap hari, saya selalu cakap dengan patient saya, selalu cakap dengan parents, setiap hari you spend masa 10 minit je. 10 minit tapi hari-hari. Maksudnya dalam pukul contoh 9 hingga 9-10 minit ke macam tu, tapi hari-hari. Sebab apa? Nanti masa waktu tu lah anak kita dia akan very excited, tunggu masa dengan kita, nak bercerita banyak kan. Dia kadang-kadang walaupun dia 8 jam dekat rumah pengasuh, dia tak ingat apa-apa dia buat kat rumah pengasuh, tapi dia akan very waiting, tunggu momen dengan kita yang 10 minit tu. Sebab saya cakap, buat konsisten 10 minit pun jadilah. Satu hari 10 minit. Itu kalau ikutkan waktu yang paling sesuai untuk 10 minit tu macam mana Puan? Yang dicadangkan waktu malam lah. Biasanya kalau malam, kita yang bekerja ni kan, kita yang bekerja ni waktu malam. Sebelum tidur kan dia lah. Macam Tuan Amir ada anak 3 orang kan? Betul. Sama macam saya, dia kan 10 minit tu, kena setiap anak tu 10 minit tau. Macam contoh anak yang first ni 10 minit, anak yang kedua ni 10 minit, anak yang ketiga, yang biasanya kecil tu dia macam selalu extra je kan. Betul lah tu. Kita allocate 10 minit je, tapi lepas tu kan kadang-kadang kita dah spend masa 10 minit tu, kadang-kadang dia tak minta dah kita, maksudnya dia dah tak cari kita sebab dia dah rasa puas. Memang saya selalu galakkan. Saya kata buatlah nanti akan nampak kesan dia, sebab anak kita tu dia rasa excited. Sampai kadang-kadang anak saya kan, bila kadang-kadang kita sekarang ni malah dah agak ni kan, occupied kan, anak saya yang tegur saya, hari ni mama tak ada peluk Kaisar, tak ada cerita pun. Dia tegur saya lah, dia ingatkan saya. Memang berkesan lah, saya nampak memang berkesan. Selalu saya galakkan. Katalah anak ramai, so setiap anak tu 10 minit lah juga. Kata 7 orang, 70 minit lah. Bukanlah, kalau tidak buat 5 minit je. Tapi dia nak momen kebersamaan tu, tak kisah, 10 minit tu pun kita kata agak lama. Bukan lama lah, maksudnya very quick lah. Okey. Dia tak ada lagi satu. 10 minit sambil scroll tu, tidak lah macam tu. Dia yang 10 minit tu Puan, ibu 10, ayah 10 ke macam mana? Tak, buat sama-sama, tapi yang pasti kita one to one dengan anak tu. Tak kisah. Okay. Sebab kadang-kadang kalau adik-beradik ramai, yang saya perhatikan sebab yang patient-patient saya jugalah kalau yang adik-beradik ramai kan, bukan adik-beradik ramai, maksud saya kalau dia atas dia tu ada abang, ada kakak. Kadang-kadang anak yang nombor 3, anak yang kemudian ni, kadang-kadang dia escape tau. Dia macam tak bercakap sebab dia tahu abang kakak dia semua macam dah banyak cakap. Mak tanya dia apa, abang kakak dia bagi jawapan. Jadi dia pun tendensi untuk diam lah. Jadi orang ingat dia tak bercakap, dia tak reti bercakap. Tapi sebenarnya dia tak ada peluang nak bercakap. Dia tak ada peluang nak berkomunikasi tu. Okey.
So, okay, lagi satu kan. Ada beza tak anak lelaki dengan anak perempuan ni dari sudut yang Fatah Pak bercakap Utih ada kat sini kan? Pak Utih tu ada. Itu sesi dia tu lain tu kita tanya. Pak Utih yang expert tu. Dia sebenarnya memang beza lah. Lelaki dan perempuan sangat berbeza tau. Bukan sikit, sebenarnya banyak beza je. Which is like, kalau sebabnya saya kalau belajar tentang anak lelaki dengan perempuan ni, kita belajar guna apa approach yang sesuai untuk dia. Sebab anak lelaki kalau kita perasan dia bermain kan jenis fizikal kan. Kejap-kejap nak lompat, kejap-kejap berlari kan, di mana ada main yang duduk. Macam perempuan kan main anak patung duduk, lepas tu main main selak-selak buku, main masak-masak. Lelaki tak ada tau. Tak ada. Tapi sebab dia bergerak itulah, itu adalah keedah dia belajar. Jadi sebab tu kalau dengan anak lelaki ni, dengan anak lelaki ni kita kena banyak momen dengan dia, banyak fizikal, banyak movement. Dia tak boleh duduk macam tu. Dia boring lah, dia orang tak suka lah. Pendekatan dia lah. Kalau anak perempuan orang cakap sebabkan kita kan sekarang ni MCO kan, banyak masa duduk rumah kan. So macam mana tu? Apa yang nasihat terbaik boleh Puan bagi lah untuk kita spend masa dengan keluarga yang yalah kita dengan work from home apa semua kan. So yang Puan nampak masa dengan keluarga tu macam mana? Memang kita 24 jam kat rumah. Betul-betul. Sebenarnya kan saya tak ban pun gadget ni sebenarnya. Gadget ni kalau kita nampak dari sudut banyak je sebenarnya dia punya benefit. Tapi yang menentukan benda tu bermakna adalah kita lah kan. Contoh okey, contoh kalau anak kita, okeylah kita pun nak buat kerja, kita pun bagilah dia main game ke, tengok cerita ke apa ke kan. Tapi mungkin contoh macam anak kita tengok apa, kita kena ambil tahulah. Contoh dia tengok YouTube, dia buka lah cerita 5 minutes craft ke macam tu. Dan kita apply balik. So suruh dia yang ajar kita buat sama-sama dengan dia. Contoh kalau anak kita main game tu, kita share dengan dia. Suruh dia share dengan kita apa yang dia buat, apa yang dia dah apa yang ranking dia, apa skor dia. Suruh dia bersama-sama berinteraksi lah. Jadi kita ambil tahu, dia pun rasa senang nak share dengan kita. Memang nak kata totally ban gadget ni kadang-kadang tak mampulah, sebab especially kalau anak generasi alpha ni, dia memang hidup dengan teknologi. Dia dilahirkan dengan teknologi. Jadi dia memang bersama-sama dengan teknologi tu. Jadi kita tak boleh pull out daripada dia. Okey, ni saya papar ni Kairin yang sulung. Kaisar second. Yes, Kairin dia sulung 11 tahun. 11. Kaisar? Kaisar 8 tahun. Dan Kahira tu 2 tahun. Okey, 8-2 lebih kurang kat saya lah yang nombor 2 dengan 3 tu. Oh, yang sulung darjah ni darjah 5. Jadi sebenarnya darjah 5. Masa sebab saya ada 11 dengan 8 tahun, dia memang senang saya nak jaga adik dia. Dia orang tu dah boleh buat susu, tukar pampers, mandikan adik, semua settle lah. Untunglah Kahira tu. Lagi satu saya perasan lah Kahira lah, yang adik tu untunglah ada abang akak tolong jaga. Ya. Saya perasan lagi satu jenis bila diorang ni ada kakak dengan abang, macam saya punya pengalaman Puan yang nombor 3 ni alhamdulillah macam dia cepat tau. Cepat cakap, cepat banyak benda dia cepat. Sebab mungkin dia bergaul banyak dengan abang kakak dia kot. Betul ke macam tu? Yeah, exactly. Sebab dia observe semua apa yang abang kakak dia buat. Sebab budak kan dia belajar daripada observe je kan. Especially nombor 3 ni dia dah ada role model kat depan tu kan. Senang lah dia. Dia tiru je. Memang cepat. Dia akan cepat cepat tangkap lah. Cepat pick up. Ini kalau balik pada kita punya je lah, apa panggil PDPR yang sekarang ni belajar di rumah kan. Geng-geng. Itu macam mana? Macam maksud saya ialah budak ni dia belajar, lepas tu adakah kita kena duduk sebelah dia, memang kita kena pantau dia juga ke, kita percaya dia ke macam mana? Itulah. Jawapan dia tak mampu pun, kita tak mampu nak duduk sebelah dia pun. Tapi at least kita ambil tahulah sebenarnya kita kena bagi tanggungjawab tu pada anak kita. Sebab tu daripada kecil kita kena ajar tanggungjawab. Maksudnya
kalau dia tak masuk, dia yang akan rasa dia tertinggal. Kadang-kadang kita ibu bapa ni yang cuak macam, nanti ustazah bagi homework, nanti macam mana ni, kita, parents kita yang lebih cuak. Tapi anak relax je tak masuk kelas kan. Betul. Tak boleh macam tu. Sebab tu daripada kecil, memang kena tanamkan tanggungjawab tu adalah pada dia. Kalau dia tak buat homework, kita jangan siap homework dia, jangan. Biar dia kena marah kat cikgu. Biar dia tahu, nanti dia ingat. Biar dia tahu, biar dia rasa macam, itu tanggungjawab dia. Nanti aku yang malu dengan kawan-kawan. Kita jadi mak, jangan pula kita pergi serang kat cikgu kat sekolah pasal denda anak saya. Tak boleh tau. Jadi tanggungjawab tu kena bagi dekat anak. Biar dia rasa dia tak dapat markah, biar je. Maksud saya bukan biar, maksud biar dia ada rasa amanah lah pada diri dia sebagai seorang pelajar tu. Sebab sekarang ibu bapa sekarang kadang-kadang dia terlebih ambil tahu pun. Ambil tahu ya, tapi jangan you kena put barrier lah. Maksudnya dia jangan terlalu pamperkan anak lah. Overprotected ke macam mana nak cakap tu? Yes, it's overprotected pun, yes, and then very pampered. Macam you tak tahu kat mana batas. Sebab kadang-kadang ibu bapa, yelah sebab kita dah jadi parents, kita takut anak benci kita, kita rasa nanti anak tak sayang kita kan. Betul. Memang jangan fikir macam tu. Sebab kita fikir untuk long term. Memanglah dia rasa sakit hati masa tu je. Tapi sebenarnya kita nak buat ni untuk kebaikan dia pada tempoh masa yang lama. So jangan rasa ni lah, jangan rasa macam saya buat nanti anak saya marah saya, anak saya tak suka saya. Dia tak ada hubungan mak dengan anak tu, dia akan berkekalan, jangan risau. Lagi satu, kalau orang cakap pasal, yelah anak ni dia ikut apa kita buat, betul, itu satu. Yang keduanya, kalau kita perasan yang kita belajar lah, bab-bab agama ni kan, diajar 7 tahun tu kita macam manjakan dia. 7 tahun kedua, kita tegas dengan dia. 7 tahun ketiga, kita berkawan dengan dia. Tu kalau ikut dari sudut yang puan belajar, boleh huraikan tak sikit untuk kita punya perkongsian? Okay, dia sebenarnya, kalau nak buat kawan kadang-kadang memang kita tahu kadang-kadang kawan ni pun sebenarnya yang paling bagus adalah kita kena jadi coach pada anak tau. Kita rasa kita coach kan. Sebab kalau perhatikan coach, sebab kalau kita perhatikan coach kan, dia kan kalau coach atlet kan, kalau perasan coach yang bahagian sukan kan, dia akan sedaya upaya tapi pembimbing. Okey. Sebab dia akan sedaya upaya keluarkan potensi yang ada pada diri anak tu. Kalau kita coach, kita kena firm dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama you boleh luahkan apa yang you masalah pada diri you. Okey. Dalam masa yang sama kita kena usaha sama-sama mencapai matlamat tu kan. Okey, kalau you tak usaha kita kalah lah. Dia kena jadi coach lah, pembimbing. Okey. So kalau benda ni serius, it's a serious, you kena practice lah sungguh-sungguh. Janganlah main-main kan, sebab kita nak menang ni. So kalau kalah, you kena terima lah kekalahan. Contoh, jangan sebab kita ada menang kalah. Takkan semua nak menang, mesti ada yang kalah. So daripada kalah tu kita analyse balik. So apa yang menyebabkan kekalahan tu? So maksudnya memang kena jadi coach. Kita dengan anak kena jadi coach. Kalau saya punya cadangan, kita ada waktu kita firm, ada waktu kita memang berkawan lah, lepak-lepak. Lepas kita dah training biasa kan, kalau dengan coach kan lepak relax macam tu kan. Kawan-kawan. Tapi dalam masa yang sama kita betul-betul nak mengeluarkan potensi yang ada pada diri you. Mengeluarkan potensi. Itu tujuan utama dia. Yes. Faham? Sebab itu maknanya kita kadang-kadang itulah. Sebab kita ni ibu bapa, kadang-kadang kita yalah dengan anak kita kan nak manjakan, banyak nak manja lah, banyak kita rasa macam kita rasa macam nak sediakan semua untuk dia. Kadang-kadang tu yang sampai homework kita sediakan kan. Itu kalau dengar bunyi latar belakang tu, dia tengah main dia punya Thomas and Friend lah. Bunyi latar belakang kan. Itu lelaki saya, yang pertama perempuan, second, third ni lelaki. So dia lain macam dia punya aktif dia. Yang pertama perempuan tu dia caring tau. Betul. Saya alhamdulillah nombor 1 ni memang
banyak membantu kami lah. Banyak membantu kami lah. Dia lah tolong itu, tolong ini. Dia yang kedua lah. Bersimak yang kedua. Betul, tepat. Betul. Dia tolong kemas apa semua. Adik dia sepah, dia marah semua kan. Bukan marah lah, macam dia ingatkan adik dia lah. Okey, ini pula kita nak cakap pasal minat Puan. Sebab sekarang ni, tadi sebab dah petik sebab kita ni nak jadi sebagai coach. So macam mana kita nak kenal minat dengan orang cakap potensi tu. Maksudnya, sekarang ni, mak ayah nak anak-anak yang terbaik. Macam ayat tadi lah, kita yang kalau old school, nak jadi doktor, lawyer, engineer. Padahal anak ni dia minat macam orang cakap, kita punya tabu lah dalam masyarakat, lukis, arkitek, apa semua macam kita meletakkan. Padahal anak ni dia ada potensi berbeza. Contoh kita ambil sekarang ni, zaman YouTuber, zaman vlogger. Budak-budak ni dari kecil dah didedahkan. So, pendapat Puan pula, adakah benda ni satu trend yang bagus atau apa? Sebab saya nampak ada Puan cakap benda ni tak boleh halang. Tapi kita kena bimbing. So, Puan sendiri apa yang boleh dinasihatkan kepada ibu bapa? Minat tu kita kena sokong selagi tak menyalahi agama, undang-undang tu kita sokong lah kan. Dia kalau minat, memang YouTuber ni common lah macam kalau anak saya tu pun sama je kan. Sikit-sikit kan nak record, lepas tu nak jadi YouTuber, lepas tu dengan slang-slang kan. Betul. Tempat anak saya memang dia cakap Melayu dia macam putih. Gaya budak sekarang memang macam tu. Dia sebenarnya saya selalu cakap dengan anak saya, tak kisahlah nak buat video ke apa ke, YouTuber ke. Even saya rasa kepada patient saya, anak patient saya pun ramai je yang berminat ni. Sebab diorang ni kan, kalau especially kanak-kanak autism, dia tak suka berdepan dengan orang sebenar. Jadi sebab tu dia suka buat video sendiri. Jadi dia akan bercakap. Cara dia bercakap tu lebih confident tau. Lebih meyakinkan. Kadang-kadang kita tengok video dia, wow. Tapi sebenarnya di sebaliknya dia tak berkomunikasi dengan orang. Ada patient saya macam tu. Okey, satunya tak apa, kita dorong minat dia. Okey, tapi saya selalu cakap dengan anak saya, apa-apa yang berlaku di social media itu adalah kita kata macam you punya resume tau. Resume which is like you kena pastikan apa yang you comment, apa yang you up, itu semua itu adalah tentang diri you. Jadi takkan nak resume apa-apa lepas ni, saya rasa pun akan datang pun orang akan tengok, orang akan apa you punya ID FB, sebab dia nak tengok macam mana kita kita bersosial media lah. Maksud saya maksudnya dari segi kita penggunaan perkataan kita, macam mana kita react pada komen-komen kan. So yang itu yang saya selalu kita selalu ingatkan kepada anak-anak lah. Tapi bagi saya tak ada masalah. Saya tak bukanlah kata tak menyokong ke ataupun menegah ke, tidak. Tapi bagi saya kalau memang minat dia ke arah itu, mungkin kita sokong, tapi dalam masa yang sama kita galakkan dia. Okey, kalau nak berkongsi, mungkin berkongsi ilmu, kata kat dia. Okey, contoh kata you tailor nak buat demonstration ke apa kan, mungkin dalam masa yang sama you boleh ada sesi perkongsian ilmu macam tu. So fokus untuk ke arah positif lah, perkara yang baik lah. Dia senang cakap Wan, boleh saya simpulkan untuk minat dia orang ni, dia minat apa tu selagi tak langgar yang syarat dengan undang-undang tu, teruskan. Tinggal lagi hujungnya pastikan dia punya minat tu ke arah yang ada manfaat lah. Perkongsian yang baik. Faham. Dia manfaat kepada orang lain. Sebab saya suka bila tadi perkataan kita sebagai coach. Ayat tu saya, insyaAllah saya akan pegang betul-betul. Sebab first time saya dengar ni. Cakap mak ayah sebagai coach kan. Macam wow. Sangat-sangat semangat lah saya nak jadi coach anak saya kan. Betul. Sebab kita yang terlintas dalam kepala saya ni siapa tahu Puan? Anak-anak Sidik. Yes kan. Habis semua kan. Family Sidik betul. Lala tengok siapa Datuk Miss Bun, siapa dia? Dia lahirkan siapa? Lee Chong Wei. Daripada arwah Sidik tadi, arwah Haji Sidik tu. Tu macam wow, sangat wow lah, seorang coach yang sangat. Kita banyaklah ikon yang macam tu, tapi sebabkan kita tak highlight secara betul, so benda-benda macam tu kita rasa macam lah mak ayah orang kampung biasa. Padahal mak ayah kita ni sangat luar biasa lah. Macam saya sangat percaya juga Puan yang depan mata saya ni dengan kita ada sekarang ni sebab mak ayah kita punya didikan. Saya sangat percaya benda tu. Walaupun dia orang macam saya betul orang kampung, kerja kilang semua, tapi sebab didikan dia orang tu saya nampak memang
memang sangat padu lah. Saya ambil contoh lah, mudah yang saya selalu kongsi kat kawan-kawan saya. Saya sampai sekarang saya tak boleh lawan amal arwah ayah saya solat subuh kat masjid. Yang memang sejak saya orang cakap tahulah dia sembahyang tu, memang sepanjang dia dengan saya tu memang solat subuh kat masjid. So bagi saya amal tu nak setiap hari. Dia mandi siap-siap sebelum subuh, lepas tu dia pergi. Dan bila saya dah mengaji dan saya dah belajar, rupanya amal mandi sebelum pergi solat subuh ni memang amal yang sangat bagus. Mandi pagi pukul 5 pagi tu memang dia orang kampung tak belajar sains, tapi dia tahu benda tu amal mungkin daripada ayah dia ke siapa dia tak tahu. Tapi dia orang cakap sikit-sikit lah kita baru nampak yang saya nampak mak saya, arwah ayah saya ni orang yang hebat lah. Tu ya. Betul lah tu. Coach, dia sebenarnya bila kita dah jadi parents, baru kita macam, patut pun mak aku macam ni. Dia macam betul. Yes. Dia sama juga dengan anak kita sekarang ni. Anak kita kata apa lah mama macam ni, dia tak nampak lagi lah. Dia sebab keadaan kita macam dulu lah. Sebab tu kita nak nampakkan pada anak kita yang kita buat macam ni untuk apa. Kena bagi tahu dia sebenarnya. Ya, maknanya sekarang ni mungkin sebab yalah mak ayah kita tu mungkin dia tak reti nak explain. So tugas kita sebagai coach generasi alpha ni, kita kena explain kat dia kenapa kita buat macam tu. Yes. Kita kena tambah nilai tambah kenapa. Kita jangan cakap buat je lah nanti kau faham. So kita kena bagi tahu kenapa. Okey, faham. Okey Wan, satu topik yang bagi saya satu benda yang saya nampak benda ni sebab okey lah, ini untuk yang dah lebih dewasa lah kot. Orang cakap sijil, orang cakap belajar macam education ni macam ada isu yang cakap alah belajar tinggi-tinggi pun tak dapat kerja kan. Macam mana macam benda-benda yang yalah kita tahu anak kita ni kadang dia pun membaca benda ni. Tapi kita nak explain kat dia kenapa pendidikan tu penting. Walaupun orang cakap sekarang ni kita tahu sijil macam-macam tapi lalas hutang PTKTN kan. So benda-benda macam ni kita nak terap kat pemikiran anak kita, kenapa walau apa jadi pun pendidikan itu sangat penting. Kalau boleh puan kongsikan. Okey, sebenarnya sebab kadang-kadang diorang ni banyak tengok YouTube. Jadi kadang-kadang ikon idola diorang betul. Yang disponsor kan, golongan-golongan dah kaya, rumah besar-besar macam tu kan. Jadi dia rasa macam alah masuk YouTube tengok diorang main-main macam tu, rasa macam banyak duit dia boleh hidup best. Main game jadi jutawan. Itulah maksudnya kita tak tekankan dari segi ikon ataupun idola yang kita patut contohi sebenarnya. Sebab itu yang kita kena tekankan. Sebab kalau dunia pendidikan you nak compare, belajar sekarang memang struggle lah. Darjah 3 kena hafal sifil. Diorang akan compare dengan sesuatu yang yalah maksudnya sesuatu yang instant. Macam pergi YouTube instant je dapat duit, dapat glamour, dapat apa pun semua boleh dapat. Very instant. Tapi you akan hilang secara instant juga. You dapat secara instant, secara segera, tapi you akan hilang semua tu pun macam tu you akan hilang terus. Jadi kita sebagai parents yang kena fahamkan anak ni, sebenarnya pendidikan ni adalah untuk apa? Dia bukan setakat pendidikan ni untuk skor ada skor je lah kan pemarkahan. Tapi sebenarnya dia membentuk diri kita. Contoh macam makin lama tu pembelajaran tu kan makin kompleks. Jadi dia akan membuatkan kita berfikir. Maksudnya kita gunakanlah kemahiran berfikir tu. Kemahiran nak menghafal, kemahiran nak selesaikan masalah, kemahiran nak mencari idea-idea baru. Kalau you just tengok YouTube, you tengok benda tu, benda tu tak bergerak lah. Otak tu tak bergerak aktif. Jadi memang kena fahamkan dia dari sudut pendidikan tu bukan setakat markah, tapi banyak benda, merangkumi banyak benda lah. Then you boleh bersosial kan, menghormati guru. So banyak sebenarnya maksud saya banyak sebenarnya pembelajaran lain selain daripada masa pelajaran tu sendiri. Jadi contoh kalau anak tu rasa dimotivate, rasa dah usaha tapi markah tak okey. Tapi sebenarnya kita sebagai parents, you kena highlight kan apa kelebihan yang ada pada anak tu. Contoh dia kata, abang ni mama tengok pandai berkawan, ramai kawan abang. Betul. Contoh kita cakap, kita highlight. Jadi abang seronok pergi sekolah kan. Dia kata mungkin dalam ramai kawan abang tu, kita cari siapa yang boleh tolong abang, sama-sama buat kerja macam tu.
tu. Kita masa kita boleh saya cakap macam kita fokus pada kelebihan dia. Kita jangan dia sebab yang saya nampak, okey, ada satu gambar, kalau puan rasa pernah nampak gambar tu, yang satu gambar ada itik, ada gajah, ada monyet, tapi dia suruh panjat pokok. Memanglah monyet dia menang. Jadi saya faham. Maksudnya sekarang ni kebolehan anak kita ni lain-lain. Dia tak skor akademik, mungkin dia skor tadilah pergaulan. So kita touch yang dia punya kelebihan tu. Maknanya yang memang dia dah cuba sehabis baik. Dia tak dapat buat. Sebab kita pun diajar. Orang cakap macam Islam ni dia tak menilai hasil, dia menilai usaha. So memang kita benda tu bagi saya kita kena terap dari kecil lah. Yang mana kita nak cakap betul, kita buat A sama dengan apa usaha A yang sama ni lah. Tapi kita kena yakin bahawa hasil tu apa-apa pun Allah punya ketetapan. Maksudnya kalau dia nak faham ke apa ke, kalau dah memang dia setakat yang tu je rezeki dia, kita janganlah pressure dia, kau kenapa tak dapat macam budak ni, kau pergi tuition juga. So saya faham. So maknanya sekarang ni tugas kita sebagai coach ni bukan demotivate. Coach seharusnya motivate. Tak apa, kau tak dapat ni, plan B, plan B, plan B, plan C, plan C. Kita yang kena kita sebagai coach yang kena kreatif lah bagi saya. Kita kena kreatif, kena cari apa lagi potensi lain selain yang dia dah buat tak dapat. Bagi peluang lah, harapan kita mak ayah dia kan. So saya sangat khawatir mak ayah yang mematikan cita-cita anak-anak. Saya sangat khawatir benda tu lah. So sebab kan bila bercakap Tuan Hamid, sebab saya ada passion tau. Sebab biasanya yang meletakkan expectation ni biasanya mak ayah selalu. Betul. Ada parents, anak dia memang kita nampak potensi, dia memang nak anak dia masuk sekolah biasa. Tapi kita sebagai terapis kita tahu kebolehan anak dia. Maksudnya anak dia memang kalau masuk sekolah biasa dia memang akan kena macam-macam masalah. Betul. Jadi kita dah nasihat tapi because the mother very insist nak masuk anak sekolah sebab malu nanti orang ejek-ejek anak sekolah. Dia menafikan. Jadi sampailah sehingga anak dia umur 8 tahun dia datang balik. 8 tahun dia menangis-nangis, dia cakap anak dia kena bully. Anak dia memang mengamuk-ngamuk, asyik marah-marah dia. Jadi macam emosi, dia dah terkesan pada emosi. Jadi saya nasihatkan, memang kita profesional nasihatkan pindah sekolah. Memang lepas tu bila kita jumpa anak dia sangat berbeza. Happy, rasa seronok, rasa macam mak dia pun mak dia rasa macam sebenarnya dia akan rasa sedar diri lah. Maksudnya kita ayah kena buat ni buat saya teringat apa tau? X-Men, Xavier School tu. Dia orang ni ada kebolehan yang pelik daripada manusia biasa. So bila dia bersekolah biasa, orang akan anggap dia ni orang pelik lah. Padahal dia ada sekolah khas dia yang memang situ kita train kebolehan dia apa. So bagus juga tengok-tengok cerita Hollywood ni kan. Maksud saya macam dia buka mata kita lah. Kita kena terima lah anak kita ni kalau memang dah direzekikan macam tu punya anugerah. Memang kita tak boleh nak push, try very hard lah. Kita kena terima dan yalah, kita kena macam tadi lah puan cakap, akhirnya kita sedari lah yang sebenarnya anak kita ni memang bukan macam anak orang biasa. Dan puan sebagai pakar, orang cakap. So, kalau kita hantar kat puan, maksudnya dah pergi rujuk, lepas tu puan bagi nasihat kita tak nak dengar. Baik dari awal kita tak payah dengar. Daripada nasihat. Puan tak boleh daripada awal tak payah dengar tu, janganlah macam tu. Yelah, sebab dah orang cakap menafikan lah. Bukan, sebenarnya kita ni golongan profesional, kita menasihatkan. Yang membuat keputusan memang parents. Saya sebab bukan profesional lah, saya jadi sakit hati lah dengarnya tu kan. Engkau ni dia pagi awal, minta maaf lah, itu bahasa orang kampung lah. Okay, Wan, ni kita punya masa sangat cemburu, 14 minit lebih kurang. 14 minit lebih kurang. So, yang ni mungkin saya nak pendapat puan lah, sebab yalah, berentetan soalan yang tadi berkenaan kertas akademik apa semua ni. So okey tak bagi puan untuk kita sebagai bapa dari kecil kita ajar macam mana nak cari duit sendiri pada anak-anak kita ni. Walaupun itu bukanlah orang cakap kita nak apa buruh apa panggil suruh anak kita kerja, bukan. Tapi kita nak anak kita ni supaya dia istilah berdikari. Sebab sekarang ni saya dulu saya buat Grab kan. Saya buat Grab. So ada seorang saya punya rider saya, dia cakap lah, dia ni Indian. Dia cakap
dia akan bagi apa yang perlu pada anak dia. Keperluan memang dia akan bagi. Tapi apa yang kemahuan, anak dia katalah benda yang tak perlu. Mainan sikit-sikit boleh lah, tapi berlebihan. Dia cakap boleh nak dapat, tapi you kena usaha sendiri, dapatkan macam mana mainan tu, contoh. So maksud dia, benda keperluan dia akan bagi, tapi benda kemahuan you kena usaha sendiri dapatkan. So poin yang saya faham kat sini, macam dia antara lain dia nak ajar anak dia macam mana nilai duit tu nak cari bukan senang. So pendapat puan ni macam mana? Kalau maksud saya, okey tak mak ayah tak adalah bersungguh suruh nak cari duit, bukan. Tapi nak bagi tahu nilai duit tu sebenarnya bukan satu benda yang kau boleh dapat dengan mudah dan kau boleh bazir dengan mudah. So pendapat puan macam mana? Bismillah. Jadi, kalau pandangan saya, kita memang bukan nak tekankan pada duit sebenarnya. Mula-mula kalau nak didik daripada awal, kita didik daripada, kita kata you want something, you kena earn lah benda tu. You kena earn. Maksudnya kena ni. Contoh, buat daripada benda simple dulu. Contoh kalau you nak tengok nak main game. Okay, saya bagi you main game 10 minit. Tapi you kena usaha tunjuk kat saya buat kerja 10 page dulu. So maksudnya dia tahu. You nak dapatkan sesuatu, you kena usaha benda tu. Dia tak boleh saya nak bagi. Nanti sebab tu kadang-kadang dia akan suka nak minta je kan. Cuba usahakan daripada nilai benda yang dia budak ni minat dulu. Jadi motivasi lah dia nak bekerja. Lepas tu bila dia dah membesar tu, memang dia akan kita kata bolehlah sediakan kerja ke untuk dia. Contoh kita beli sediakan kerja ke macam contoh puasa kan. Kadang-kadang orang kata puasa satu hari dapat bagi macam ni kan. Bagi nilaian duit macam tu kan. Jangan pandang sudut pandang kita kata macam apa orang panggil? Macam bagi rasuah kat anak tu, bukan. Kita dengan anak kita kena fahamkan sudut pandang dia bukan duit tu. Sudut pandang dia adalah usaha yang you buat, saya ganjarkan, saya memberi ganjaran dengan ini. Maksudnya kita nampakkan usaha ada ganjaran macam tu. Sebenarnya bagus pun. Okey, faham. So boleh saya simpulkan antara lain yang kita punya perbincangan ni tadi, saya suka ayat nombor 1, kita coach lah. Kita sebagai coach, kita nak cari potensi anak ni, kita kembangkan, kita guide dia. Kita bukan rakan pembimbing, tapi kita lebih pada orang yang guide dia. Macam mana kita nak kembangkan potensi diri dia. Lepas tu dengan teknologi ni kita tak boleh halang. Tinggal lagi ujungnya pastikan benda tu tak menyalahi undang-undang apa semua dan ada manfaat untuk dikongsi lah. Sebab satu lagi perkataan yang saya suka bila puan cakap kita punya media sosial apa semua yang kita buat dekat FB, YouTube apa semua, kita komen ni resume kita. Kita punya orang akan menilai kita kat situ. Memang nak tak nak kita tak boleh cakap don't dash a book by its cover lah. Tapi itulah daripada hati kita pun. Kalau kita mak ayah kita tak guide anak kita dari jangan komen bukan-bukan. Sebab apa puan? Sebab bila puan cakap macam ni, saya peminat bola lah cakap kan. Kena cakap JDT lah kan. Bila saya tengok page-page bola ni yang komen-komen semua cakap anak jati. Jadi saya macam apa hal diorang ni? Bila saya tengok yang komen tu, kebanyakan yang komen ni siapa puan? Budak sekolah puan. Macam bagi salah. Nak marah pun tak jadi nak marah dah budak sekolah. Macam kau apa-apa pun belum lagi duit sendiri. So macam bila teknologi ni jatuh kat tangan diorang tanpa pengawalan ibu ayah, so tu yang bergaduh netizen apa semua tu. Tengok-tengok yang komen lah. Budak ke? Macam kita tak guide diorang. Budak macam buang masa lah nak habis orang cakap berbalah dengan diorang ni. Okey puan, kita sebenarnya ada 5 minit lagi. Saya serahkan kat puan untuk orang cakap kata-kata untuk e-book lah nak cakap MSGA dan puan punya penulisan ni, apa lagi yang boleh dikongsikan pada kita punya viewers. Bismillah. Okay. 5 minit dah akhir ni ya. Okey, pertama terima kasih sorry, dia lajak pula. Terima kasih untuk perkongsian hari ini. Okey. Berkenaan
berkenaan buku saya, memang seperti yang saya kongsikan tadi pun memang untuk perkongsian, maksudnya selagi yang dah beli boleh war-warkan lagi ya kepada sesiapa. Dan saya alhamdulillah saya berada di Master Shiro Global Academy ni memang platform yang lengkap untuk saya menulis dan juga menjadi usahawan e-book tu ya. Tadi sebenarnya Tuan Amir dia nak tanya saya kan tentang apa tu macam mana jadi best seller tu kan. Sampai tak sempat dia nak tanya saya. Itulah dia galat cerita pasal anak-anak. Sebenarnya awal-awal dia nak tanya saya. Sebenarnya kan saya cerita sikit lah sebab kalau ada yang daripada MSGA kan dah ada buku kan. Sebenarnya satu, kalau masa kita nak buat marketing, kita nak invite orang, sebab kita kena yakin dengan penulisan kita. Macam di bidang saya ni tak lama yang menulis. Jadi alhamdulillah lah bila saya saya marketkan ni ramai yang menyokong saya. Sebenarnya saya memang message setiap orang tau untuk saya mengajak untuk membeli buku saya. Pertama saya buat poster. Dalam poster tu you kena tulis lah berapa persen you punya less. Sebab kadang-kadang kalau orang yang jenis visual macam saya ni, nampaknya benda yang ada less ada jualan tu saya jadi seronok lah. Yang kedua, saya mesej biasanya saya akan ajak jom beli e-book saya kata macam tu. Biasanya saya mudahkan mereka, saya beli dulu, diorang akan bayar kemudian. Itu saya dah kongsikan jugalah, ada antaranya yang tanya saya tips-tips macam mana saya boleh jual cepat tu ya. Okey, saya pada tu berkenaan parenting ni ilmu dia luas, sangat luas. Jadi kadang-kadang mungkin ada antara tips tu yang sangat tepat pada anak kita, ada antara tips tu mungkin tak jalan pada anak kita. Betul. Jadi jangan risau, sebenarnya pendekatan keibubapaan ni maksud saya ilmu keibubapaan ni dia kena belajar. Sebab nak jadi ibu bapa, kita perlu ada kemahiran. Kemahiran ni bukan sesuatu benda yang datang macam tu je. Dia mesti belajar dan belajar. Carilah ilmu. Kadang-kadang hari ni kita apply strategi ni, besok kenapa anak saya macam ni lagi ya? Kenapa? Dia akan timbul lah behavior yang baru, masalah yang baru. So selagi itulah kita akan belajar je. Sekarang baru umur-umur alfa, lepas ni sekarang dah masuk remaja, lagi macam-macam masalah. So jangan berhenti belajar untuk menjadi ibu bapa yang hebat lah, sebab kita yang membentuk anak kita untuk masa depan dan juga untuk generasi-generasi yang akan datang nanti. Setuju? Cukup lah kot, Suami. Okey, cukup. Terima kasih Puan Menjaga untuk kesekian kalinya menginspirasi kami lah, geng-geng MSGA ni. Sebab pertamanya walaupun Puan datang kemudian daripada saya, tapi memang banyak kami belajar daripada Puan. Dengan jawapan-jawapan yang Puan kongsi tadi pun memang daripada e-book banyak saya dapat, daripada yang sejam ni pun banyak saya dapat. Memang saya rasa semangat orang cakap nak jadi coach yang baik, yang orang cakap kita nak anak kita kan, bukan orang lain kan. So kalau kita sendiri yang tak rasa itu tanggungjawab kita rugilah. Sebab kita kena fikir, bagi saya mak ayah yang dah ada anak ni, ada anak ni mak ayah lah kan. Nak dapat anak ni bukan satu benda yang semua orang dapat lah. So dia terpilih je. Jadi amanah tu kena buat betul-betul lah. So belajar untuk jadi ibu bapa yang hebat. Setuju ayat tu. Terima kasih banyak Puan. InsyaAllah saya akan share kita punya ni dekat YouTube. Saya akan bagi link nanti kat Puan. Terima kasih dan terus menginspirasi kami. Kongsilah segala ilmu ibu bapa yang ada. Lagi banyak Puan. Lagi banyak, lagi kerap. Kalau boleh buat video Puan. Sebab ni dah dalam video kan. Buat video. Sebab tak puas baca buku tak puas. Banyak kali kita channel lah. Tak puas. Modul terus. Buat modul, betul. Terima kasih banyak Puan. Minta maaf lebih terkurang masalah teknikal apa semua. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu dia. Kita baca komen sikit lah, dah ujung-ujung ni. Siapa yang ada. Terima kasih Puan Sherin, teruskan berkongsi menulis. Yes. Puan Sinar Manya. In Yasin. Saya juga visual learner, teruja dapat e-book ni. Yes, betul. Kandungan e-book menarik, mudah difahami. Yes. Amin Wood, good sharing session. Ya, betul Tuan Amin. Tengku Halimah. 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 Lama tak jumpa. Saya punya pelajar praktikal dulu. Dah kerja. Arbatun. Dr. Arbatun, thank you. Akmarudin.
kebaikan pahala macam kita berusaha hasil tahan di tengah. Betul. Usaha kita yang buat. Yes, Zuraida. Satu lagi. Ramai juga ni. Belajar subjek sekolah untuk anak latih otak fikir. Yes. Materi betul. Kemahiran ilmu dan usaha. Yes, skill. Dr. Ayu, salam wassalam. Satu lagi. Media sosial adalah resume kita. Betul. So benda ni Puan Salju, betul Dr. Ibu apa sebagai pembimbing dan perlu ada kepercayaan. Yes, trust is very important. Beautifully put, Coach Sherin, parenting with coaching methodology. Yes, betul, Coach Am dari Singapore. Thank you. Ibu apa adalah coach pada anak-anak, setuju. Apa lagi? Ibu apa jangan buatkan homework anak zaman PDPR. Tolong anak buat. Yes, tolong anak buat. Biarkan anak belajar daripada pengalaman. Betul. Siapa lagi? IG ni dia cukup sejam betul mati ni. So komen yang ni saya boleh baca waktu sejam je. Okay, saya ulang balik. So mak ayah tolong spend masa 10 minit seorang. 5 minit pun okey. Kalau nak ramai sangat kan. Nak ramai sangat 5 minit pun okey. Anak-anak perlu diberikan masa dan dirasakan kehadirannya. Yes, betul. Quality time 10 minutes at night. Ya, betul. Lagi. Ya, umur anak normal biasa cakap umur 10-15 bulan. Ya, ada lagi awal, rezeki lah. Didik anak kena sesuai dengan zaman. Yes, betul. Tepat Puan. Noris Akmal, kawan sekolah. Trial and error, strategi parenting dengan anak-anak. Yes, betul. Tapi jangan dengan error sangat-sangat. Kalau boleh, pengalaman orang pun boleh juga kita ambil. Line tak clear. Apa lagi? 30 tip parenting sangat padat. Ya, betul. So, dia punya ni boleh tengok kat sini. Okay, saya tunjuk. 30 tip parenting. Harga pun tak adalah mahal. Dia punya harga. Okey. Harga e-book ni RM8. 50% diskaun. RM8 sekali makan. Dia sekarang ni pun. Nombor 1. Nombor 2. Nombor 2 pun sama rasanya ni. Ni nombor 1. RM8. Nombor 2. Okey, nombor 2. Pun RM8. So, terima kasih kepada semua yang join. Kita kat MLGA ni, kita ada buat IG live setiap hari Selasa malam. Lepas tu, Sabtu Ahad, sama ada pagi, petang, atau malam lah juga. Sebab kita Isnin, Rabu dengan Khamis, Jumaat malam kita ada program lain dengan MLGA. MLGA ni kita punya nyagap ni, saya tunjuk sini. Master Shiro Global Academy. Once kita join, kita dapat kita punya website, kedai buku digital kita dan boleh menulis lah. Nyagap kongsilah kita punya ilmu penulisan dalam macam-macam jurnal, account, business, diet, jual langsung, apa-apa. Ni yang ada. Kalau komik tu semua saya lah. Nak tulis dalam BI pun boleh. Ustaz Ahmad Duski pun ada join. Tu saya, Amir Abdul Hamid. Alhamdulillah, 28 dah terbit. Lepas tu kita daripada Singapura pun ada. Kita ada 15 negara 15 negara kita dah cover. Pasal haji, penulis kanak-kanak pun ada. Yes. Ini English writer. English writer kalau nak tulis dalam bahasa Inggeris. So banyaklah kita punya orang cakap peluang nak berkongsi ilmu ni. Sebab sekarang ni zaman norma baru kan. So nak tunggu buku fizikal pun kadang sampai tak tahu bila. So kita klik dah boleh siap. Kita punya e-book. E-book Gaya Hidup Era Digital Tanpa Had. Betul, setuju. Okey, terima kasih Tuan Amir, Puan Sherin. Terima kasih sama-sama. Mudah matematik. Okey. So kita nak tengok jadual selepas ni. Kita punya IG live minggu depan. Hari Selasa kita ada dengan Tuan Azlan. Sekejap. Kita ada baki lagi berapa minit ni. Gang Alik. Ni. Okay, sebagai penutup, ini jadual kita insya-Allah hari Selasa dengan Tuan Azlan Usahawan Tudung. Lepas tu 30 hari bulan 1 dengan cikgu matematik. 31 dengan penulis komik dengan cikgu Sidiki 2 hari bulan.
Lepas tu dengan Dr. Nora hari Sabtu, Puan Nadia 8 bulan, 7 hari bulan, dan pelukis komik dan juga Cikgu Zayu. Okey, sekian dulu daripada saya, trainer Amir Abdul Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih para subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua.